Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Untuk perkongsian hari ini kita akan lihat Kejadian 14 ayat 17 hingga 20. Kejadian 14 ayat 17. Setelah mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja sekutunya, Abraham kembali. Ayat 18. Raja Melkisedek, Raja Salem, yang juga menjadi imam Allah yang Maha Tinggi, membawa roti dan wain untuk Abraham. Kemudian baginda memberkati Abraham dan bertitah, semoga Allah yang Maha Tinggi yang sudah menciptakan langit dan bumi memberkati Abraham. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang sudah memberi kamu kemenangan melawan musuh-musuhmu. Selepas itu Abraham memberi Raja Melkisedek 10% daripada segala barang jarahan yang sudah dibawanya balik. Hari ini kita akan fokus mengapa kita harus memberi persepuluhan atau persembahan kepada Allah yang Maha Tinggi. Ada bermacam-macam pendapat tentang subjek ini. Ada yang kata, kita tak payah beri persepuluhan. Itu adalah ajaran perjanjian lama. Ada yang percaya dan mereka memberi persepuluhan daripada pendapatan mereka setiap bulan untuk misi gereja, untuk kebangkitan kerajaan Tuhan, untuk pelayanan gereja. Padri sendiri pun memberi persepuluhan. Dan saya juga telah mengajar anak saya, Dr. Jeffrey, untuk memberi persepuluhan. Dan saya memang berbangga, bersyukur untuk mereka yang memberi persepuluhan setiap bulan. Tapi ada juga yang memberi bukan persepuluhan, mereka akan beri. Mereka akan beri RM50 kah, RM100 kah, RM200 kah. Tapi ada juga yang langsung tak memberi apa-apa pun. Bila kita lihat, baca hari ini, bila kita baca Kejadian 14 dari ayat 17, kita belajar sesuatu prinsip mengapa kita mesti beri untuk Allah. Di sini kita baca setelah mengalahkan raja ini, Abraham dan sekutunya, mereka telah pergi untuk peperangan. Dan selepas Abraham telah mengalahkan musuh dia, dalam perjalanan dia, Raja Melkisedek, Raja Salem, yang juga menjadi imam Allah yang Maha Tinggi, dia jumpa Melkisedek. Dan kita baca apa yang Melkisedek telah buat. Kita baca di sini,
Melkisedek telah membawa roti dan wine untuk Abraham. Dan selepas itu dia telah memberkati Abraham. Kita baca, semoga Allah yang Maha Tinggi yang sudah menciptakan langit dan bumi memberkati Abraham. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang sudah memberi kamu kemenangan melawan musuh-musuhnya. Musuh-musuhmu. Di sini Raja Melkisedek atau Imam Allah yang Maha Tinggi, dia telah memberitahu kemenangan ini adalah satu pemberian daripada Allah kepada kamu. Kamu tidak berjaya menewaskan musuh kamu dengan kekuatan kamu sendiri, tapi kemenangan ini adalah satu berkat daripada Tuhan, Allah yang Maha Tinggi. Dia yang telah memberi kamu kemenangan. Dan selepas Abraham menerima berkat yang diberi oleh Raja Melkisedek, dia pun terus memberi 1/10 kepadanya, kepada Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya dia mengaku, saya percaya, saya telah percaya mengalahkan musuh saya dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah satu berkat daripadanya. Oleh itu dia menghargai kemenangan yang dia telah capai. Dia telah mengaku kejayaan itu adalah daripada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dan dia terus memberkat Tuhan dengan 1/10. Ini satu prinsip. Kita memberi persepuluhan dari pendapatan kita. Kita beri persembahan bukan untuk bukan macam rasuah. Kita ada orang kata, kalau saya bagi Tuhan RM10, dia akan memberkati saya dengan RM100. Kalau saya memberi dia RM100, dia akan memberi saya RM1,000. Saya pernah dengar seorang kawan yang kongsi dengan saya. Dia telah ikut satu kebaktian di mana gereja itu telah menjemput satu padri dari luar negara. Dan sebelum mereka mereka jemput jemaah untuk memberi persembahan, padri itu bangkit dan kata, dia keluar RM1 dari wallet dia. Dia kata, kalau saya bagi RM1, berapa banyak yang saya akan dapat? Berapa banyak berkat yang saya akan dapat daripada Tuhan? Yang semua orang yang berkumpul kata, berkat untuk RM1. Dan dia terus ambil RM10. Kalau saya bagi RM10, berapa banyak berkat yang saya akan terima daripada Tuhan? Mereka semua kata, berkat untuk RM10. Dan dia terus ambil RM50. Itu bukan ajaran Alkitab. Kita tak boleh merasuah Tuhan Allah kita. Kita beri sebab kita sudah diberkati. Macam di sini, ini satu sebab. Abraham telah memberi 1/10 sebab dia mengaku Tuhan telah memberkati dia. Tuhan yang telah mengalahkan musuh dia. Dan dia telah beri 1/10. Dan untuk hari saya memberi persepuluhan dan persembahan sebab saya sudah diselamatkan dari dosa-dosa saya, dan Tuhan itulah dalam Yesus Kristus, dan saya juga ada kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus. Oleh itu saya menghargai apa yang saya ada dalam Yesus Kristus, apa yang Tuhan telah buat untuk saya. Oleh itu saya dan keluarga saya memberi persepuluhan dan persembahan.
Dan kita juga baca tentang pemberian kita. Tolong buka ke Malaki. Malaki ayat bab 3. Malaki bab 3 dari ayat 8. Dari ayat 8. Sekarang aku bertanya kepada kamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak. Tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya bagaimana aku menjawab. Bagaimana aku menjawab? Dia tanya kepada umat Israel, bolehkah manusia menipu? Mereka kata tak boleh. Tapi Allah kata, kamu boleh. Dalam hal pemberian, persepuluhan dan persembahan. Maksudnya bila kita tak memberi persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan, kita tipu, kita menipu Tuhan. Kita menipu Tuhan. Atau dalam bahasa English, rob. Kita rompak dari Tuhan. Itulah bahasa English. Kamu semua kena kutuk kerana segenap bangsa menipu aku. Bangsa umat dikutuk sebab mereka tak memberi persepuluhan dan persembahan yang mereka harus memberi. Sepatut beri kepada Tuhan. Bawalah seluruh persepuluhan kamu ke rumahku, supaya ada banyak makanan di sana. Ujilah aku, maka kamu akan nampak aku membuka tingkap-tingkap syurga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Tuhan katalah, ujilah aku. Dia kata, ujilah, test me. Bawalah persepuluhan, persembahan, dan saya akan buka tingkap syurga, dan saya akan memberkati. Ini adalah satu janji daripada Tuhan. Ini adalah janji daripada Tuhan. Untuk padri, saya beri, seperti yang padri telah kata, saya beri persepuluhan dan persembahan sebab saya sudah menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang paling besar ialah kehidupan yang kekal. Dan saya, dalam kehidupan saya tahu, bila saya memberi persepuluhan, Tuhan akan jaga keperluan saya. Dia akan memberi saya apa yang saya perlu dalam kehidupan ini. Dan macam mana kita memberi persepuluhan atau persembahan kita? Tolong buka ke 2 Korintus 9, 2 Korintus 9 ayat 6. Ingatlah, orang yang menanam sedikit benih akan mendapat tuaian yang sedikit. Tetapi orang yang menanam banyak benih akan mendapat tuaian yang banyak juga. Dia kata, kalau kita bagi sedikit, ini seperti yang Pak telah bagi tahu, ini bukan macam kita rasuah Tuhan. Tapi bila kita belajar untuk memberi kepada Tuhan, Tuhan kata, saya akan memberkati kamu. Dia kata ni, masing-masing harus memberi sebanyak yang telah ditentukannya. Orang harus memberi dengan rela dan sukacita, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Yang pertama, kita mesti beri persembahan. Dan cara kita memberi, di sini dia kata ni, kita harus memberi dengan rela dan sukacita, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Bila kita beri yang dengan senang hati, dalam bahasa Inggeris, cheerful giver, bukan sebab kita dipaksa, atau bila kita nampak orang lain yang bagi, kita pun cepat-cepat pergi ke depan dan bagi persembahan. Bukan. Bila kita pergi ke gereja, atau bila kamu datang ke gereja, kamu mesti bersiap sedia persembahan, atau minggu pertama persepuluhan. Kita sudah tahu kan, itu minggu pertama adalah minggu persepuluhan. Kita mesti bersiap sedia. Macam kita
bergembira, cita. Kita nak bagi dengan senang hati. Bukan sebab apa yang orang akan kata. Bukan. Kita mesti belajar untuk memberi. Allah berkuasa memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Dia ini sehingga kamu mempunyai apa yang kamu perlukan. Bahkan kamu akan mempunyai lebih daripada cukup untuk mengamalkan perbuatan baik. Ini satu cabaran. Dia kata bila kita memberi, bila kita memberi persepuluhan, persembahan, bukan sebab kita dipaksa, tapi dengan rela dan sukacita, Tuhan akan memberkati kita. Ini adalah satu janji yang Tuhan telah beri kepada kita. Tuhan kata kita mesti belajar untuk memberi. Abraham, tak ada sesiapa yang kata, kau mesti bagi 10/10. Bukan. Melkisedek, dia datang, dia telah memberkati. Selepas dia memberkati Abraham pun mengaku, kejayaan ini adalah daripada Tuhan. Dan dia terus bagi 10/10. Dan Tuhan telah terus memberkati dia. Oleh itu kita mesti beri kepada Tuhan sebab kita mengasihi Yesus Kristus. Kita mengasihi dan kita menghargai apa yang Yesus telah membuat untuk kita di atas salib. Kita mesti memberi persepuluhan dan persembahan sebab kita sudah diberkati dengan kehidupan kekal. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita sebagai satu keluarga, kita mesti beri untuk pelayanan gereja. Sebab apa yang kita beri akan memberkati orang yang ada dalam keperluan untuk misi gereja. Oleh itu, berilah persepuluhan, persembahan kamu dengan hati yang suka cita, hati yang rela, dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.